An-Nisa ayat 59. Saya baca. Yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. YB, saya harap janganlah tunggang agama Islam. YB baca tapi YB tak faham. Surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau baca kitab-kitab tafsir, jelas taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri minkum. Ini bersyarat, iaitu mestilah dia taat kepada Allah dan juga Rasul. Macam mana kami nak taat pada YB? YB sendiri pun tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul. Jadi fikir-fikirlah. Hakikatnya, semua propaganda nak angkat Islam, nak angkat agama bangsa dan negara atas nama agama, semuanya ikut demo. Semata-mata sebenarnya nak meraih undi. Perjuangan PAS nak bawa Islam ini bukan propaganda, bukan sekadar nak undi, bukan sekadar nakkan kuasa, tetapi ia adalah tanggungjawab orang PAS dan orang Islam untuk menegakkan sebuah negara berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Yang propaganda yang nak undi ni YB baru je menggunakan agama dan juga menunggang ayat-ayat Al-Quran bila YB bercakap tadi. Jadi saya rasa YB ludah ke langit kena muka sendiri ni. Budaya sudah jelas menjadi ancaman kepada Hadi, dan Hadi tak boleh terima yang orang lain boleh menghidupkan perpaduan macam Madinah Al-Munawwarah. YB panggil Tuan Guru Presiden dengan nama Hadi, tapi tak apalah, itu memang akhlak orang-orang PH dan DAP. Saya masih panggil YB sebagai YB yang berhormat. Cuma saya nak sebut sekali lagi, janganlah tunggang agama. Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi SAW menegakkan Islam sebagai dasar negara, dan masyarakat majmuk orang bukan Islam boleh hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni di dalam negara Madinah Al-Munawwarah. Dan Madinah Al-Munawwarah yang ditegakkan oleh Nabi SAW tidak membawa perjuangan sekular seperti yang dibawa oleh DAP. Jadi saya nasihatkan YB, tolonglah, janganlah tunggang agama Islam demi nak undi Melayu. Masyarakat pada masa kini dah mampu dan boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Yang ini saya setuju dengan YB. Masyarakat sekarang ini sudah bijak, boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang dulu mengatakan bahawa kami nak tolak perasuah, sampai ada lagu hoi hoi ya hoi. Cuma saya nak tanya YB, dulu YB ada nyanyi tak lagu tu? Dan hari ini tiba-tiba mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan yang telah pun melepaskan orang yang di hoi hoi ya hoi itu daripada kes di mahkamah. Kalau dulu ada ahli parlimen dari parti YB sebut kita akan hantar Zaid Hamidi ke penjara, tiba-tiba hari ini parti YB hantar dia ke Putrajaya. Jadi rakyat boleh menilai apakah sebenarnya perjuangan DAP ini. Yang jelasnya perjuangan DAP ini adalah perjuangan yang hipokrit, semata-mata inginkan kuasa. Dia nak takut-takutkan Melayu Islam daripada sokong Harapan, sokong DAP. Sebenarnya bukannya kami takutkan orang Islam untuk menyokong Harapan, tapi orang Islam tak boleh sokong Harapan. Dan perkara ini ditakuti oleh DAP. Dan sebenarnya DAP lah yang ekstrim, kerana DAP juga telah pun menakut-nakutkan orang bukan Islam dengan PAS. Kerajaan perpaduan dengan meluarkan amanat yang ikut orang alim tersimpang daripada Islam. Aduh YB, tadi YB kata PAS ni khawarij, YB tentang habis-habis dasar takfiri, tapi tiba-tiba YB kata orang PAS ni tersimpang daripada Islam yang sebenar. YB, saya rasa better YB fikir baliklah apa yang YB cakap ni. Sebab apa yang YB tuduh pada kami ni, hal tu yang YB buat. Dia perlu permusuhan, perpecahan, perkauman, kebencian untuk mencapai objektif dia. YB, saya rasa better YB check balik sejarah parti YB. Siapakah pelopor kepada permusuhan? Siapakah pelopor kepada ketegangan kaum? Siapakah pelopor kepada ketidakharmonian dalam negara kita? Dan apa yang YB sedang buat ini adalah mempelopori kebencian rakyat kepada orang lain. Perasan ke tak perasan YB?
apa yang YB cakap ni YB tengah buat, apa yang YB tuduh pasti YB tengah buat. Jadi saya rasa sepatutnya YB sedar, sebenarnya ramai pemimpin dalam parti YB lah yang telah pun mempelopori kebencian dan juga masalah kaum dalam negara kita, yang seringkali cuba campur tangan dalam hal ehwal Islam. Pemimpin parti YB lah yang mencadangkan supaya undang-undang membenarkan orang Islam untuk murtad. Pemimpin parti YB lah yang mencadangkan supaya orang Islam dibenarkan berkahwin dengan orang bukan Islam yang jelas campur tangan kepada agama Islam. Kenapa parti YB nak kena sebut perkara-perkara seperti itu? Bukankah ianya boleh membawa kepada isu-isu ketidakharmonian di dalam negara kita? Jadi saya rasa better YB nasihatkan parti YB dululah kot. Oh, tak ni semua perangai siapa? Perangai penjajah. 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Janganlah buat perangai penjajah tapi nak absahkan dengan fahaman agama. Sebenarnya YB, parti YB lah yang membawa wajah penjajah. Sebab apa? Penjajah ni dia tak nak Islam ditegakkan di dalam negara ini. Dan dialah yang memperkenalkan sekular di tanah Melayu ini. Dan perjuangan itu diteruskan oleh parti YB, iaitu DAP yang memperjuangkan sekular. Jadi sebenarnya DAP lah wajah penjajah di dalam negara kita.